Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan mati seluruh ahli jatang kuasa masjid, tetamu Allah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada waktu duha yang mulia ini, marilah sama-sama kita merenung satu hadis Nabi SAW. Hadis yang agak panjang tetapi memberikan maksud yang mendalam dan begitu bererti bagi setiap manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan dan tazkirah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan, yang disebut oleh seorang sahabat, yaitu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallah fara'a nasan ka'annahum yaktashirun. Qala ama innakum law aktsartum dzikraha dhimil ladzati la shaghalakum amma ara فأكثروا من ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وسرت إلي فستر صنيعي بك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض له 70 تنينا لو أن واحدا منها تفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النار. Rawahu Tirmizi. Dalam satu hadis yang panjang disebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyangnya dan beliau melihat beberapa orang di kalangan sahabat yang tertawa terbahak-bahak. Lalu beliau bersabda, jikalau kamu memperbanyak mengingati suatu yang memutuskan segala kelazatan,
iaitu kematian, nescaya aku dapati kamu bukan seperti keadaanmu sekarang ini. Oleh itu perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yang ini mati. Maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur, melainkan kubur berkata kepada manusia, akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kukasihi yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan berbuat baik bagi kamu. Lalu kubur itu akan meluas sejauh mata memandang, dan dibukakanlah baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam syurga. Dan apabila dikuburkan seseorang yang sangat melakukan maksiat atau seseorang yang kafir, maka kubur berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang bagimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku akan membalas perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Ketika Rasulullah menceritakan kejadian ini, beliau menyilang di antara jari-jari tangannya. Kemudian beliau, Nabi SAW bersabda lagi, maka Allah Ta'ala menganugerahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyemburkan bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Maka ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya, dan teruslah ia dalam keadaan yang sedemikian itu sehinggalah sampai untuk dihisap di hadapan Allah Ta'ala. Begitulah keadaan sesebuah kubur. Ada kalanya merupakan satu taman di antara taman-taman syurga, ataupun salah satu lubang daripada lubang api neraka Allah. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hadis ini adalah hadis yang agak panjang, yang barangkali kita telah mendengar hadis ini berulang kali. Hadis Rasulullah yang menceritakan tentang peristiwa yang benar, kerana Rasulullah itu mustahil bersifat pembohong. Maka setiap ungkapan yang keluar daripada mulut Rasulullah pasti akan benar-benar berlaku, sama ada lambat ataupun cepat. Maka hadis ini menceritakan kepada sahabat, menceritakan kepada kita bahawa satu ketika Nabi SAW melihat ada sekumpulan para sahabat yang dalam keadaan ketawa, seronok. Lalu kemudian Rasulullah memberikan teguran kepada para sahabat ini dengan menyatakan, sekiranya kamu mengetahui perkara yang memutuskan kelazatan hidup, iaitu kematian, nescaya kamu tidak akan banyak ketawa, bahkan akan banyak menangis daripada ketawa. Kenapa? Kerana kematian ini satu benda yang manusia tak suka tahu dan dengar dan juga bercakap. Sehingga pada setiap kali malam kita akan dituntut membaca satu surah yang dinamakan Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni yang kita baca setiap malam. Tak boleh baca 30 ayat, baca 15 ayat. Tak boleh 15 ayat, bacalah 10 ayat. Tak boleh 10 ayat, bacalah 5 ayat sebelum tidur. Tak boleh 5 ayat, bacalah walaupun 1 ayat. Jadi sebelum tidur bacalah walaupun 1 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Lebih baik daripada tak baca langsung. Ada orang dia kata, Ustaz, daripada baca 1 baik tak payah baca, dia kata. Nah. Mana tahu takut-takut 1 ayat inilah yang memadamkan azab kubur kita di akhirat kelak. Hanya 1 ayat. Syaitan ni begitu diasuk kita, dia kata daripada kamu baca 1 ayat baik tak payah baca, kata syaitan. Jadi maka dengan sebab itu suratul Mulk ni Allah datangkan 1 ayat yang awal, kata Allah, alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kematian
dan aku ciptakan kehidupan untuk aku menilai siapa yang terbaik, iaitu amal soleh mereka. Jadi ayat ini nak menunjukkan kepada kita kematian ni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah sengaja ciptakan. Mati-mati ni makhluk Allah. Bila makhluk Allah boleh buat, Allah Taala boleh tak nak buat. Maknanya Allah Taala boleh buat manusia ni dia tak mati-mati. Allah Taala boleh buat kita ni tak mati-mati. Tetapi sebab apa Allah Ta'ala buat juga kematian dalam kehidupan kita, dan Allah Ta'ala buat hidup dan Allah Ta'ala buat mati. Walaupun Allah Ta'ala boleh buat manusia ni hidup selama-lamanya, kata ulama, kalau tidak ada kematian, maka tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini. Kita pun tak datang kuliah duha, saya pun tak datang mengajar, baik saya buat rompok bank ke, dah rompok bank pun tak mati. Baik kita pergi mana-mana tempat yang kita suka, apatah lagi waktu duha yang sebegini, tempat paling kita suka duduk di rumah, ataupun duduk di pasar-pasar, ataupun duduk di mall-mall. Maka kenapa kita datang ke kuliah duha? Kerana kematian. Kalau tak, kerana tak mati, kita akan buat sesuka hati. Sehingga ada satu kata-kata yang menyebut daripada Imam Ghazali dalam satu kitab. Imam Ghazali dia menyampaikan satu nasihat kepada muridnya, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesuka hatimu. Kamu nak hidup macam mana kamu hidup. Nak tinggal semayang, nak tinggal puasa, kamu nak makan harta haram, nak berbohong, nak mengumpat, nak aib orang, nak fitnah orang, hidup sesuka hati kamu. Kamu nak hidup macam mana? Fa innaka mayyitun. Tapi ingat satu saat kamu akan mati. Maka satu saat kita akan mati. Hiduplah macam mana pun. Kamu nak hidup dengan sombong, satu saat kamu akan mati. Kamu nak sombong dengan kaya kamu, satu saat kamu akan mati. Kamu nak sombong dengan jawatan kamu sebagai ketua negara sekalipun, satu saat kamu akan mati. Kamu exco, kamu menteri, kamu sultan, kamu raja, batang kamu raja seluruh dunia sekalipun, satu saat kamu akan mati. Itu hakikat, tidak ada siapa yang boleh tolak, tidak ada siapa yang boleh menafikannya. Semua manusia dia akan mati. Badan sado macam mana pun akan mati, cantik macam mana pun dia mati, suara sedap merdu macam mana pun dia akan mati. Jadi kematian itu pasti akan berlaku. Maka kalau kamu nak hidup sesuka hati, suka hati kamu. Tapi satu benda yang kamu kena ingat, bila berlaku kematian, akan ada berlaku hisab, akan ada berlaku timbangan mizan, akan ada berlaku titian sirat, akan ada berlakunya kembalinya manusia pada dua tempat, kembali syurga dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu hari ni kita berbuat baik. Kalau tidak kerana kita ni tak mati, kita akan terus buat maksiat. Bahkan kalau tidak kerana kematian, kita tidak akan bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semayang pun tak mati, tak semayang pun tak mati juga. Jadi maka dengan sebab itu kematian akan menyebabkan setiap kelazatan itu terputus dalam kehidupan kita. Maka para ulama tafsir dia mentafsirkan ayat suratul Mulk yang kita baca tadi, allazi khalaqal mauta wal hayah. Kata ulama sebab apa didatangkan perkataan maut, mati dahulu, berbanding dengan perkataan al hayah, kehidupan. Sedangkan kita sedia maklum, kita hidup dulu di dunia baru mati. Tetapi Allah datangkan kalimat mati dulu baru hidup. Sebab apa? Sebab kata ulama, benda yang paling manusia tak suka bercakap adalah kematian. Benda orang tak suka sembang adalah bab mati. Jadi sebab tu tak ada orang suka sembang bab mati. Kita tanya dah ni apa pasal berkumpul kat rumah ni ramai-ramai ni, tak ada apa, sembang bab sakaratul maut je pagi ni. Sebab semalam kita dah banyak cakap bab pintu-pintu neraka. Nak minggu lepas dah cakap bab pintu syurga, jadi minggu ni cakap bab sakaratul maut. Dia kata tak ada orang yang suka sembang bab mati. Bahkan mana-mana tempat yang mengingatkan kita kepada kematian, tempat itulah yang paling orang tak suka pergi. Di mana? Rumah Allah, majlis ilmu. Ni benda tempat yang paling banyak mengingatkan kematian. Ni majlis ilmu, banyak mengingatkan mati. Dia kata rasa ustaz minggu lepas mari cakap bab mati dah. Ustaz semalam kuliah duha cakap bab mati dah. Bulan lepas bab mati lagi, esok bab mati lagi. Kadang-kadang kitab tu nama mati dah. Kitab tu nama rahsia kematian. Hari-hari bab mati. Jadi sebab itu tak ada orang mari ke masjid surau kita. Dia kuliah duha kita ni kalau nak ramai dia kena tukar tajuk.
Dia kena tukar tajuk lain daripada kematian. Tajuk apa? Rahsia menjadi jutawan tanpa modal musim Covid. Dia tukar tajuk macam tu. Habis seluruh USJ turun. Ada yuran, tak ada yuran. Ni siapa nak jadi jutawan tanpa modal, boleh turun kuliah duha pagi ni. 1 jam je ustaz datang, lepas tu ustaz balik terus. Nak datang, tak nak sudah. Semua nak jadi jutawan, turun. Tutup kedai. Nak dengar apa rahsia jutawan ni. Jadi maka dengan sebab itu, kerana tajuk pun dah, pagi ni tajuk, tengok kat sudut post tajuk, perkara memadamkan kelazatan. Sudah. Tajuk pun dah tak menyelerakan dah. Memadamkan kelazatan ni, tajuk pun dah tak ada selera dah orang kata. Sebab tu yang mari-mari pun sekerat ni lah. Jadi maka sebab itu, tempat yang paling banyak ingat mati, rumah Allah, masjid, surau, pengajian-pengajian. Maka sebab itu, sebaliknya tempat yang menjauhkan manusia daripada kematian, orang sanggup datang walaupun hatta kena bayar tiket sekalipun. Bayar tiket tak apa. Masuk Pawagan tengok mak kilau, okey, tak ada masalah, boleh. Bayar tiket, orang sanggup masuk. Sebab apa? Sebab dia hiburan. Hiburan ni orang tak kisah, kena duit pun orang sanggup. Tengok bola, kena duit, bayar tiket bola, tengok bola pun orang sanggup. Tengok hantu, bayar tiket masuk rumah hantu pun orang sanggup. Rumah hantu. Boleh dia bertengok hantu, kita kalau bagi free pun tak nak. Tengok hantu bagi free, ni dia siap boleh bayar tiket. Satu keluarga dia beli tiket. Tiket apa? Tiket rumah hantu. Dengan Tok Wan sekali pergi tengok hantu. Jadi tak tahulah, ini kepelekan manusia. Maka Nabi mengajar kepada sahabat, kalaulah kamu tahu kematian itu memadamkan kelazatan kehidupan kamu. Lalu Nabi ceritakan bagaimana suasana-suasana yang akan dihadapi oleh setiap di kalangan manusia. Maka kata Nabi, kubur sentiasa menyeru-nyeru manusia. Kubur sentiasa memanggil-manggil manusia. Dengan menyatakan, akulah tempat perasingan, kata kubur. Akulah tempat manusia terasing daripada terpisah daripada apa yang dia cinta dan sayang. Jadi apa yang kita sayang dan apa yang kita cinta, kita akan berpisah dengan kematian. Sebab itu kata satu lagi hukama menyebut, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa sahaja yang kamu nak cinta, sayanglah apa yang kamu nak sayang. Fa innaka mufariquh, satu saat kamu akan berpisah dengan apa yang kamu sayang, dengan apa yang kamu cinta. Jadi kita nak sayang pun biar berpada-pada, cinta pun biar berpada-pada. Kerana kecintaan seseorang pada satu benda, dia akan menjadikan seseorang itu akan asyik, mabuk dengan apa yang dia cinta. Ni. Lepas tu kata Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, aku tengok manusia ni, dia ada benda yang dia sayang, ada benda yang dia kasih. Aku perhati pada manusia ni, setiap orang ada benda yang dia sayang, ada benda yang dia kasih. Setiap di kalangan kita ada benda yang menjadi kecintaan kita, yang berbeza-beza Allah Ta'ala buat. Dan kata Imam Hatim lagi, aku perhati manusia, bila dia sayang dan cinta pada sesuatu, dia akan asyik kepada sesuatu perkara tersebut. Asyik ni macam mana? Masa dia akan habis dengan benda yang dia cinta, duit dia akan habis dengan apa yang dia cinta. Jadi ada orang kecintaan yang berbeza-beza. Lepas tu cinta kita kepada makhluk biar dipandukan dengan agama. Bila mana kecintaan seseorang kepada makhluk tanpa berpandukan agama, maka jadi gilalah kecintaan tersebut. Jadi kecintaan yang gila. Kita nak cinta pada hobi kita pun jangan sampai tinggal sembahyang. Kita nak cinta pada anak kita pun jangan sampai kita tak tegur dia buat dosa dan maksiat. Kita sampai kita cinta kepada suami kita, janganlah sampai kita biarkan suami kita tak sembahyang. Maka kecintaan kepada makhluk dia mesti berpandukan kepada agama. Ada orang dia sayang pada hobi dia bela kucing, sayang dia pada kucing dia. Jangan, kucing saja harga 60,000 kucing saja. Tak. Jadi saya ingat kucing mahal ni tak ada, rupanya memang ada. Saya tanya sahabat yang memang bidang kucing, dia kata dia pernah ditawarkan kucing, orang nak beli kucing dia 200,000. Sekejut saya. Menatang apa tu? Dia kata kucing lah. Ada kucing sampai cecah 200. Dia bela kucing, sampai kucing dia pun kadang-kadang orang ambil untuk buat filem.
untuk buat lakonan. Rupanya kucing dia dibayar untuk buat lakonan. Ada macam-macam. Rupanya kucing boleh jadi pelakon juga rupanya. Jadi makna macam-macam. Jadi dia ceritalah, orang ni kalau sayang sangat pada kucing, dia kata sanggup pasang aircon, bilik berekon semata-mata untuk kucing, dia kata. Sanggup. Sebab dia kata ada satu jenis baka kucing ni, dia kata yang muka dia bulat sekali dengan telinga. Telinga tu jatuh bulat. Comel. Dan kucing ni kalau duduk di tempat yang panas, dia kata telinga dia naik macam kucing biasa. Dia kena duduk selalu tempat yang sejuk, baru dia buka bulat. Jadi ada orang sanggup pasang aircon sebab kena kucing. Jadi rupanya ada yang macam tu. Orang sanggup laburkan bila dah asyik, cinta, sayang kepada benda. Makanan kucing mahal pada makanan tuan kucing. Kucing makanan dia lagi mahal. Bahkan bila saya tanya berapa kos sekali mandi kucing, dia kata sekali mandi kucing siap semua komplit RM800. Terkejut saya, mahal. 800. Dia kata sendiri 800. Saya kata orang pun mandi tak bersabun. Jadi kucing dia boleh. Sampai sanggup orang sapukan begitu. Dia kata sekali lah tu, sekali sapu ubat kutu lah, ubat apalah, wallahualam. Tapi dia kata nilai 800, saya tak tipu. Jadi itu nilaian dia orang sanggup. Kalau balik kampung hantar ke hotel kucing pula. Jadi kesanggupan orang ni pada suatu hobi ni tak ada masalah. Kalaulah kesanggupan kamu pada jalan Allah sebesar itu pengorbanan kamu. Alah Ustaz, nak beli kami lah tu. Nak beli kami lah tu. Hobi kami mahal. Betul. Tetapi bagaimana pengorbanan kecintaan kamu untuk akhiratmu? Apakah seperti itu? Pengorbanan kamu untuk akhiratmu, apakah seperti itu, sebesar itu? Sebagaimana kamu asyik dengan binatang peliharaan kamu, apakah kamu asyik saat Allah memanggil kamu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Apakah kamu asyik beribadat kepada Allah di saat kamu sepatutnya beribadat pada Allah? Jadi bukan salah kita kata nak bela kucing. Tapi nak bela kucing janganlah sampai. Kucing kita boleh bela, tapi semayang pun tunggal langgang. Kucing kita boleh bela, tapi ibadat kita penuh dengan cacat celah. Tidak ada waktu kita nak untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Sebab tu berlaku di barat. Bila kecintaan tidak dipandu dengan agama dan akal yang waras, menyebabkan manusia itu menjadi gila. Sehingga mati seorang, ada seorang ni dia meninggal dunia, dan diwariskan semua harta kekayaannya itu menjadi milik anjing peliharaannya. Ni bila orang ni dia cinta pada satu benda tanpa panduan agama. Sebab dia kata anjing dialah yang setia daripada dia hidup sampai mati. Anak-beranak semua tak setia. Jadi sebagai tanda pembalasan kepada balas balik budi anjing yang setia ni, dia wasiatkan supaya anjing tersebut menjadi pemilik kepada harta kekayaan. Ini jadi gila tuan-tuan. Orang dah jadi gila. Sebab itu dalam agama kamu nak sayang pada satu benda, biar berpandukan kepada agama. Sayang macam mana kamu dengan anak. Bila kamu mati, harta terpaksa difaraidkan. Harta kena faraid. Walaupun kamu sayang yang ni seorang, yang 6 orang lagi kamu tak berapa sayang mana. Jadi semua harta kamu wasiatkan untuk kepada. Tidak boleh. Sebab faraid hanya, maknanya wasiat ini terpakai apabila orang ni dia tak terlibat dengan faraid. Orang yang terlibat dengan faraid tak boleh wasiat. Jadi berapa ramai yang makan harta wasiat tanpa faraid? Kenapa? Kerana dia kata tak, mak saya cinta pada saya seorangnya. Jadi maka dengan sebab itu kecintaan kita kepada makhluk, kecintaan kita kepada hobi, maka biarlah berpandukan kepada agama, jangan melampaui batas akal. Kenapa? Kerana apa yang kamu sayang pada anak, kamu sayang pada suami, kamu sayang kepada rumah yang kamu duduk sekarang ni, maka kamu akan pergi satu lagi alam, negeri yang dipanggil negeri perasingan. Negeri yang kamu akan terasing daripada kehidupan kamu ini, yang dipanggil barzakh, iaitu alam sempadan dunia dan akhirat. Setengah ulama menyatakan barzakh adalah sempadan daripada dunia dan akhirat, tempat singgah sekejap. Maka duduk di alam barzakh terasing. Maka sebab itu apabila kita dicabut roh daripada jasad, maka pertama yang akan terasing daripada kita harta kekayaan kita. Harta kita mula dicabut daripada jasad kita. Gelang emas kita, kita punya cincin, kita punya biskut tawar, kita punya lipan ke apa, nama tak kira lah, nama masuk macam-macam nama hari ni.
Semua dicabut daripada jasad kita. Walaupun berapa banyak yang masih tinggal di jasad kita, tak dibawa pergi menghadap Allah Ta'ala. Begitulah juga apabila kita mati, terasing pula, iaitu panggilan kehormatan, panggilan yang orang panggil pada kita. Waktu kita sakit, orang panggil lagi, cikgu apa khabar, lama tak jumpa dekat kuliah duha. Walaupun kita dah pencen 20 tahun, orang panggil lagi cikgu waktu kita sakit. Waktu kita sakit, orang panggil lagi kita datuk. Waktu kita sakit, orang panggil lagi kita datin. Datin apa khabar, lama tak datang Masjid Irsyad. Tapi saat kita sudah mati, tidak ada datin, tak ada doktor, tak ada datuk, tak ada ustaz, tak ada. Orang akan panggil dengan mayat dan jenazah sahaja. Orang akan tanya, bila jenazah ni nak dimandikan? Bila mayat ini nak dikafankan? Bila jenazah ini nak disolatkan? Orang tak kata, bila ustaz ni nak disolatkan dan ditanam? Ustaz mana? Orang bertanya, ustaz mana ni nak kena tanam ni? Tak, ni ustaz yang mati ni. Orang tak panggil ustaz dah, orang panggil jenazah dah. Walhal itulah jawatan yang diduk kejar waktu di atas dunia. Dia nak dapat satu-satu pangkat, jadi datuk, jadi doktor, berapa ramai dia orang dia kena lobby. Banyak mana dia kena habiskan waktu dekat tempat kerja dia. Walhal panggilannya mula terasing daripada kehidupannya. Kemudian anak pun mula terasing, dan kemudian isteri pun mula terasing setelah dia meninggal dunia. Jadi maka kubur ini dia menyeru, aku ni tempat perasingan, kamu kena ingat pada aku. Sebab tu kita kena banyak ingat bagaimana saat perjalanan kita di alam tempat yang sunyi ini, yang hanya ditemani dengan amal soleh. Sebab tu beruntung orang mati dalam keadaan dia tempat menutup riwayat hidup dia, sibuk dengan amal soleh. Kita nak tahu bagaimana kita dibangkitkan hari ini, apa yang paling kita sayang dan cinta. Kalau seorang itu hari ini dia sayang dan cinta kepada amalan selawat, insya-Allah dia akan mati di atas jalan orang yang berselawat. Kalau hari ini dia hidup pada tanggal hari ini, dia masih lagi hidup dalam keadaan dia adalah orang yang cinta dan kasih kepada istighfar. Hari-hari tak pernah tinggal istighfar, 1000 kali istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sebelum subuh istighfar, waktu sahur istighfar, duduk dalam pengajian pun istighfar, duduk dalam kereta pun istighfar. Maka itu kerana dia sangat cinta kepada istighfar, insya-Allah dia mati sebagai orang yang mustaghfirin, orang yang sentiasa beristighfar pada Allah. Hari-hari dia menjadi orang yang bertaubat, sentiasa merenung dosa yang pernah dia buat sebelum ni, lalu dia menyesal, dia menangis kerana dosa yang dia pernah buat kepada Allah. Dia tinggal semayang, puasanya banyak lagi tak ganti, dengan banyak perkara yang dia buat sebelum ni, aurat yang terdedah, mengumpat orang, tipu suami, tipu mak ayah, memikirkan dosanya kepada Allah yang begitu banyak. Maka dia memikirkan taubatnya, apakah Allah Ta'ala terima, dan dia sentiasa setiap hari dia bertaubat pada Allah. Dia tidak pernah menangguhkan urusan taubat. Maka orang ini akan mati sebagai orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seseorang itu dia akan mati dengan apa yang dia cinta sekarang. Tapi kalau hari ini kecintaan dia kepada dunia, kecintaan dia kepada perhiasan dunia, kecintaan dia kepada perkara-perkara yang melelaikan dia, maka kebiasaannya dia mati dalam keadaan sebegitu. Lepas tu kita diingatkan dengan kematian. Ulama ajar pada kita kematian orang sekeliling kita jadikan sebagai iktibar dan pengajaran. Kita bukan nak hukum seorang itu mati, dia mati dalam keadaan maksiat. Tak, tujuan kita tengok kematian seseorang bukan kita nak hukum dia ni ahli neraka ke ahli syurga, tidak. Tapi tujuan kita melihat kematian seseorang supaya kita belajar, rupanya ada sungguh orang mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Rupanya ada sungguh orang yang mati dalam keadaan tengah lomba haram. Rupanya ada sungguh orang yang tengah mati dalam keadaan duduk di kelab malam. Rupanya ada sungguh orang yang mati dalam keadaan mabuk dengan dadah dan arak. Rupanya ada sungguh orang yang mati dalam keadaan sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rupanya ada sungguh orang yang mati dalam keadaan dia dalam perjalanan ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kematian orang ni kita tengok supaya kita mula melihat diri aku ni, aku nak mati dengan apa sebenarnya. Jadi maka dengan sebab itu, mengingatkan kubur, aku ni akan terasing daripada sesiapa pun. Maka yang menjadi teman kepada saat itu adalah amal solehnya ketika mana dia hidup. Lalu kubur dia menyeru lagi, akulah tempat yang aku ni bersendiri. Jadi kubur kita adalah tempat bersendirian. Sebab kerana kubur ni asing-asing, maka kita nasihat menasihati. Kalau kubur sekali tak ada masalah, tak boleh jawab soalan muka nakir, boleh tanya orang sebelah. Muka nakir tanya, mar rabbuka,
siapa Tuhan kamu? Tak ingat dah Tuhan aku siapa. Tanya orang sebelah. Kalau kubur sekali boleh tahan. Sekarang ni kubur kita asing-asing. Jadi ada orang dia kata, pasal apa kamu nak tegur aku? Kubur asing-asing kan? Pasal kubur asing-asing aku tegur kamu. Takut nanti di kubur tak boleh jawab. Kalau kubur kita sekali, okey, aku boleh tolong jawab. Jadi maka sebab itu, kerana aku ni adalah tempat perasingan, maka mak akan terasing daripada anaknya. Anak dia mati terasing daripada ibunya. Suami dia mati terasing daripada isterinya. Jadi begitulah keadaan seterusnya. Sebab tu bila kita fikir balik kubur ni, rasa macam tak bersedia kita. Macam mana aku nak duduk seorang-seorang? Duduk di rumah seorang diri pun termenung panjang kita. Jadi maka nak menyebut kepada kita, kata Nabi, kubur memanggil kita lagi, iaitu akulah, iaitu tempat akulah tanah dan akulah tempat yang penuh dengan ulat. Kata kubur, akulah tempat yang penuh dengan ulat-ulat. Yang disebut yantahibul dudu jismah, akan dicabut, akan disentak, akan dimakan oleh ulat-ulat yang akan memakan jasad-jasadnya. Kubur adalah tempat ulat memakan jasad kita. Waktu kita hidup, kitalah yang orang paling banyak sekali dalam menjaga urusan jasad. Sampai kita lupa nak jaga urusan rohani kita. Urusan jasad kita ni, kita jaga kulit pantang berkedut, kita cocok supaya jadi tegang. Kaki pantang sakit, kita akan cocok pula dekat lutut supaya tak sakit lutut. Kepala sakit, cocok pula kat kepala. Jaga kita jasad, tetapi pengakhiran jasad kita akan dimamah oleh ulat sahaja. Jasad yang kita jaga selama ni akan dimamah oleh ulat. Lalu kemudian kubur ini disebut lagi akan memanggil pada dua kelompok. Kalau yang mati itu kata Nabi adalah orang yang soleh, orang yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata kubur ahlan wa sahlan, marhaban wa ahlan, kata kubur selamat datang, kamu adalah tetamu yang paling aku kasihi, yang paling aku cintai. Kubur menanti kita, dan dia memperindahkan hamparan tempat kerehatan kita sementara menunggu dibangkitkan di padang mahsyar. Maka hamparan keluasan kubur berdasarkan dengan amal soleh kita. Siapa yang nak kubur dia bercahaya, banyakkan berselawat. Siapa yang nak kuburnya bercahaya, banyakkan berzikir. Siapa yang nak kuburnya bercahaya, jaga salat fardu. Siapa yang nak kuburnya bercahaya, banyakkan teman-teman yang soleh, kawan-kawan yang soleh, berkumpul di tempat yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak kuburnya bercahaya, infaklah seberapa banyak yang dia mampu. Maka amalan inilah yang akan menjadikan kerehatan kita sebenar-benar rehat di alam kubur. Menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung siapa yang mati dalam keadaan orang menyebut kebaikannya, dan memang dia ni orang yang soleh. Dan merugi bagi orang yang siapa mati dalam keadaan makhluk melaknat dan mencelakakan dia. Mati pun orang celakakan lagi. Bahkan orang gembira dengan kematian kita. Dia ni kalau hidup pun baik, matilah orang kata. Jadi kerana kejahatan dia sampai orang doa pun dia cepat mati. Jadi maka dengan sebab itu disebut lagi, setelah kubur ini mengalu-alukan kedatangan setiap mayat yang datang, maka saat itu juga ada kubur yang mencelakakan penghuni yang datang kepadanya, iaitu penghuni yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kubur bila datang seseorang jenazah yang kaki maksiat, yang atas dunia ni dia sentiasa berbuat dosa yang tidak pernah bertaubat, maka kubur ini datang kepadanya dalam keadaan kubur memanggilnya dengan panggilan yang paling celaka. Kubur mencelakakan dia. Bahkan kubur tidak mengalu-alukan kedatangan, dan kubur terus menjadi sempit sehingga tulang rusuknya mula berselisih di antara tulang rusuk yang lain, kata Nabi seperti ini. Tulang rusuk yang ada pada kita sekarang ini dihimpit, tekan sampailah tulang rusuk itu berselisih, menjerit, tidak pernah akan mati. Jadi selepas kematian kita ni, kita dah tak akan rasa lagi kematian di alam kubur, melainkan kita akan balik semula ni, dibangkitkan pula, menunggu hari kebangkitan saja. Selama mana dihimpit tersebut? Selama dia duduk di alam kubur. Kalau hari ini ada yang dah meninggal 100 tahun,
Tok Ki, Tok Wan kita yang ada meninggal 100 tahun. Ataupun dah ada yang meninggal 1000 tahun. Jadi 1000 tahun dia dihimpit di alam kubur. Sehingga dia merasakan betapa azabnya duduk di kubur. Sehingga dia tak sabar untuk dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam kerana terlampau sakit. Terlampau yang sakit ni sampai kata bila nak berlakunya hari hisab. Bila nak dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan neraka itu terlebih dahsyat daripada himpitan kubur tadi. Kubur baru kena himpit. Dengan kepanasan kubur, dengan bau yang busuk di alam kubur, ini dihadapi oleh, ini baru dikatakan sebagai iklan neraka jahanam baru. Iklan baru. Bukan lagi neraka sungguh, baru iklan. Baru hanya iaitu azab di alam kubur. Sebab tu kita duk baca sangat suratul Mulk tiap-tiap malam supaya terlepas azab kubur yang mengerikan ini. Kerana siapa yang Allah Ta'ala bebaskan dia daripada azab kubur, dia ini selamat daripada fitnah kubur, dia masuk dalam kubur dalam keadaan kubur ini menjadi sebaik-baik tempat kembali, maka dia akan rasa sekejap saja dia duduk di alam kubur. Dia akan rasa macam satu malam saja, sesaat saja dia duduk di alam kubur. Walaupun orang atas dunia ni memasakan bahawa orang yang dah mati, nabi-nabi yang mati terdahulu dah beribu tahun duduk di alam kubur. Adapun orang yang berada di alam kubur, dalam keadaan kuburnya menjadi sebaik-baik tempat kembali, sebahagian daripada taman-taman syurga, dia merasakan seperti mana seolah-olah sesaat sahaja. Ini kehebatan orang yang Allah Ta'ala muliakan di alam kubur. Maka sebab itu di kubur ini kata Nabi lagi sudah ada iaitu azab daripada Allah Ta'ala. 70 ekor ular yang Allah Ta'ala utuskan sebagai pengazab kepada orang yang berada di alam kubur ini. Yang mana seekor ular ini kalau diletakkan di atas dunia yang nyata pada hari ini, lalu terhembus bisanya di atas tanah, maka sampai kiamat dan bila-bila tanah itu tidak akan tumbuh dengan sebarang tumbuhan, tidak akan subur tanah tersebut. Kerana teramat bisanya, iaitu satu bisa daripada ular tersebut. Maka itulah yang akan terkena pada jasad manusia. Bukan satu bisa yang akan mengenakan dia, maka bertubi-tubi 70 ekor ular ini mematuknya dalam keadaan dia menjerit meronta, dalam keadaan dia terasa azab tersebut. Maka itulah teman bagi orang yang fasik, bagi orang yang sombong di atas muka bumi Allah. Lepas tu atas dunia ni jangan kita sombong dengan dosa yang kita buat. Dosa yang kita buat satu hal, tapi yang kita jadi rasa hairan, ajaib, rasa macam tak tergamak nak tengok orang yang buat dosa ni, dia boleh berbangga dengan dosa yang dia buat. Dia tengok aku tak pakai, tak tutup aurat pun Allah Ta'ala beri aku kaya. Tengok aku tak semayang pun elok je aku boleh hidup, boleh kaya. Kamu tak semayang satu hal, kamu boleh bangga dengan dosa kamu tak semayang. Kalau hari ni kalau tengok video-video, baru ni ada seorang hamba Allah, dia siap boleh mengaku dalam bulan Ramadan, dia kata saya tak puasa, dia kata tak. Lepas tu jadi orang pakat gelak, orang komen gelak. Dia kata betul saya memang tak puasa, dia kata. Jadi satu hal kamu ni tak puasa, tapi untuk apa kamu isytiharkan yang kamu ni tak puasa pada orang ramai, yang menonton kamu ni ratusan orang, yang melihat video kamu ni bukan seorang dua. Tapi untuk apa kamu bangga sebagai kamu sombong kepada Allah? Kamu nak cabar siapa sebenarnya? Kamu nak cabar siapa? Kamu nak sombong kepada siapa? Kamu nak sombong kepada Allah sebenarnya. Jadi sebab itu seorang itu dia masih lagi terselamat. Kalau dia berbuat dosa, dia masih lagi malu untuk dizahirkan dosanya pada orang ramai, dan kemudian dia rasa ingin bertaubat pada Allah. Tapi bila saat dia sudah tidak rasa malu terhadap dosa yang dia buat, tunggu hari kecelakaan dan dibinasakan dalam keadaan sedemikian. Lepas tu kita dituntut, bila hari kita ni disedarkan oleh Allah dengan sebarang peringatan dan ancaman, maka cepatlah kembali sebelum Allah Ta'ala kembalikan kita pada Allah secara paksa melalui kematian. Maka kita dituntut balik kepada Allah ni sebelum kita balik sebenar kepada Allah dengan bertemu kematian kita. Maka kita kena selalu minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah matikanlah kami dengan kematian yang baik. Ya Allah cabutkanlah nyawa kami dalam keadaan kami tidak merasai azab kematian. Dan cabutkanlah nyawa kami ni saat kami ni sedang sibuk melakukan ketaatan padamu ya Allah. Kena selalu minta. Siapa yang nak mati dalam keadaan baik, dia kena minta dengan Allah.
Siapa yang lisan dia sentiasa minta untuk mati dalam keadaan baik, itu tanda Allah nak bagi kematian kepadanya, kematian yang baik. Tandanya bila lidahnya selalu minta dengan Allah Ta'ala. Minta, ya Allah matikanlah kami ni, ya Allah, ahli jemaah yang ada dalam Dewan Al-Irsyad pada pagi ni, ya Allah, dengan kematian yang baik, husnul khatimah, dengan kematian yang meringankan bebanan kami, dengan kematian yang menyebabkan kami tidak diazab di alam kubur, dengan kematian yang menyebabkan setiap dosa kami telah terampun sebelum kami dihadapkan kepada kamu, ya Allah. Minta dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang minta, confirm Allah Ta'ala bagi. Tapi sekarang ni nak minta pun rasa berat, nak minta pun rasa sibuk, nak minta pun rasa segan. Jadi maka hadis ini nak mengajar kepada kita apa dia? Atas dunia ni, saat Allah Ta'ala berikan pinjaman umur yang seketika beberapa tahun, gunalah kesempatan untuk memperbanyakkan ingat kematian. Maka banyakkan ziarah kematian. Ada kematian-kematian kita pergi ziarah. Ziarah, kita tengok jenazah tersebut. Lalu kita mula fikir, jenazah yang terbujur kaku di hadapan aku sekarang ni, dia waktu beberapa minit sebelum dia mati, dia juga seperti kita. Dia juga seperti kita. Dia berangan-angan yang dia ni lambat lagi mati. Rupanya kematian sudah terbentang di hadapan dia. Kita pun begitu sekarang ni. Kita rasa macam mati kita lambat lagi. Kita rasa macam minggu depan kita boleh hidup lagi. Kita rasa macam tahun depan pun kita hidup lagi. Tetapi rupanya kematian kita sudah balik daripada kuliah duha nanti. Jadi sebab itu kematian ni kita kena rasa dekat. Sebab siapa yang panjang angan-angan, dia akan rasa jauh dengan kematian. Orang yang rasa jauh dengan kematian, dia akan banyak berangan. Ni penyakit umat di akhir zaman. Penyakit banyak berangan. Duit pencen ada 200,000. Dah. Kat mana lagi ya? Tanah tak beli, tanah murah-murah orang nak jual. Dah pencen dah, anak umur 65. Duit pencen banyak dapat cash. Dia pun berangan. Seolah-olah macam dia ada umur 65 tahun lagi. 65 tahun lagi dia kata, kat mana nak beli, nak buat. Nak beli untuk apa? Nak buat saham. Saham jangka masa akan datang. Nanti 20 tahun nanti boleh jual balik. 20 tahun nanti belum tentu kita hidup. Belum tentu kita hidup. Jadi kalaulah maknanya begitu kita berangan yang kita banyak. Maka Nabi ajar kepada isteri dia. Ada isteri Nabi yang kuat, benar-benar kuat imannya, makanya makanan mereka hanya cukup untuk sehari saja. Untuk sehari semalam saja. Oh, ni yang betul-betul kuat iman. Yang kurang sikit kuat iman, maka lama sikit. Tapi tak lebih daripada simpanan setahun. Tak lebih. Rasulullah mengajar kepada isterinya supaya bertawakal kepada Allah. Kita susah nak tawakal. Kita sebut, kadang-kadang ustaz sendiri pun susah nak tawakal. Sebut pada jemaah suruh tawakal. Tengok bank ustaz ada berapa? Nah, dalam bank pun kita takut nak keluar, takut nanti kan dah keluar habis, nanti esok nak makan apa. Itu kita lagi. Yang duk cakap tentang agama hari-hari pun kita masih lagi ada kebimbangan. Sedangkan orang yang bertawakal ni dia yakin dah pada Allah. Kalau esok dah memang ada rezeki aku akan sampai. Tak ada duit dalam bank pun akan sampai juga. Tak ada dalam simpanan pun akan sampai juga. Dah tak ada rezeki, tu tanda aku nak matilah tu. Jadi hidupnya sentiasa tenang, relax, hidup dalam keadaan mencari redha Allah. Tak kalut tentang dengan rezeki orang, dia tak dengki. Dengan apa yang orang dapat, dia tak cemburu. Kerana dia tahu hak dia pasti akan tetap menjadi hak dia. Jadi ini orang yang tawakal. Orang yang tawakal menyebabkan pendek angan-angannya. Dia tak berangan panjang. Tapi ada pun orang yang tawakalnya hilang, kurang tawakalnya, maka berangan pun panjang. Berangan pun akan jadi panjang sehingga terpadam mengingatkan dirinya kepada kematian. Kemudian kita disebut ziarahlah kubur. Banyakkan mengingati mati, ziarah kubur. Jadikan sebagai rutin bulanan kita ziarah kubur. Ini kubur sini kat mana paling dekat? Ada. Ada paling dekat. Ziarah kubur. Ziarah kubur tujuan apa? Bukan nak meratap, tidak. Tapi ziarah kubur sebagai ingat satu saat aku juga akan jejakkan kaki seperti kamu. Lepas tu banyakkan doa sampai ke kubur, beri salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sampaikan kepada mereka. Kerana mereka dengar seperti mana apa yang kita cakap, mereka dengar. Mereka dengar, cuma tak jawab je. Kalau jawab, kita pula yang mati. Jadi sebab tu salam pada ahli kubur ni salam yang memang kita tak nak dengar jawapan.
Kata guru saya, salam ni dia ada salam yang wajib dijawab. Assalamualaikum yang saya bagi, tuan-tuan wajib jawab balik. Tu salam yang wajib dijawab. Ada salam yang tidak perlu kepada jawapan. Salam selepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita tak perlu jawab Waalaikumsalam. Jadi jangan memandai-mandai pergi jawab. Kemudian salam yang memang kita tak nak jawapan dia, salam kepada ahli kubur. Yang ni memang kita tak nak jawapan dia. Kalau dia jawab, kita yang jadi mayat pula lepas tu. Jadi maka dengan sebab itu, mengingatkan ziarah kubur ini banyak mengingatkan kita kepada kematian. Jadi maka sebab itu kematian-kematian inilah, maka hadir dalam majlis ilmu juga akan menyebabkan hati kita sentiasa hidup subur dengan mengingatkan kita kepada kematian. Sebab tu berapa kali pun ustaz kita bercakap 1000 kali tentang kematian, maka kita kena anggap itulah Allah Ta'ala nak ketuk hati kita ni supaya kita tidak lalai. Ketuk hati supaya kita tak lalai. Berapa kali, berapa ratus kali pun kita diingatkan tentang kematian, kita kena bersyukur, alhamdulillah, paling-paling tidak hari ni Allah Ta'ala masih lagi ingatkan aku tentang kematian. Sebab tu kita kalau mari ke pasar, pergi ke pasar menjauhkan kita daripada mengingati akhirat. Kita dilarang untuk duduk di pasar kalau tak ada keperluan. Mudah katanya window shopping ni tak perlu. Window shopping ni macam mana? Tengok tingkap, tengok ada diskaun, tengok lagi depan tu, ada sale. Tengok pula depan sana, dia tak beli pun, seronok tengok ada diskaun, ada diskaun, dia seronok. Masuk kedai, setengah jam duduk kedai, keluar. Dia tak, memang saja nak tengok. Jadi maka benda ni akan memadamkan, iaitu ingatan kita pada kematian. Pasal apa? Duduk di pasar-pasar ni banyak benda. Pasar ni adalah tempat yang syaitan paling suka sekali. Ni syaitan suka duduk di pasar-pasar. Penipuan pun ada di pasar, pembohongan pun ada di pasar, orang tak tutup aurat pun ada di pasar, orang bercakap kasar pun ada di pasar. Jarang sangat duduk pasar tu orang yang duduk jual ni berzikir, baca Quran, jarang sangat. Jadi maka dengan sebab itulah, maka menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu ini telah meletakkan kita ini dekat dengan kematian. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai penutupnya, kesimpulannya, iaitu kematian ini satu benda yang tetap akan sampai kepada kita. Kita suka ke kita tak suka, kita telan ubat ke tak telan ubat, kita buatlah macam mana ikhtiar, ya kita kena cari ikhtiar. Bila Allah Ta'ala dah beri kita sakit, kita berikhtiar. Sakit kanser ke, sakit apa ke, ikhtiar tetap ikhtiar. Tapi kematian akan tetap sampai kepada kita. Jadi janganlah sampai maknanya ikhtiar kita ni sampai kita putus asa untuk beribadah kepada Allah. Yang ni tak boleh. Kita ikhtiar satu hal sampai kita putus asa dengan rahmat Allah. Jadi maka sebab itu orang yang meyakini kematian ni, baginya hidup ni alhamdulillah, syukur. Sakit macam mana pun Allah masih lagi aku nikmat rezeki hidup ni. Dengan nikmat rezeki hidup ni aku masih lagi ada peluang bertaubat, peluang beristighfar, peluang untuk bersedekah, peluang untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan peluang ini akan tamat setelah Allah tamatkan riwayat kehidupan kita di atas dunia ini. Jadi insya-Allah setakat tu je sebagai perkongsian ringkas pada pagi duha yang mulia ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan merahmati pertemuan kita insya-Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami dalam keadaan baik di akhirat kelak dalam syurga firdaus tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana ada di kalangan kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya pada saat dan ketika ini ada di kalangan kami yang dilandai dengan musibah dan masalah, ya Allah, maka keluarkan mereka daripada musibah dan masalah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin.